Hai, Assalamualaikum anak-anak murid semua. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam pelajaran Munakahat Darjah 4. Sebelum ni saya dah pernah ajar kepada awak semua tajuk pelajaran 1, erti pernikahan, dalil berkaitan dengan nikah dan juga 5 hukum nikah dalam Islam. Hari ini kita bersambung pada muka surat 4, tajuk 1.1.2 iaitu panduan atau cara memilih bakal suami atau isteri sebelum melangsungkan pernikahan. Yang pertama, mestilah seorang yang beriman. Beriman. Daripada surah Al-Baqarah ayat 221 artinya, dan janganlah kamu bernikah dengan perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Di sini Allah pun sudah menerangkan dalam ayat Al-Quran bahawa untuk bernikah carilah perempuan yang beriman dan pasangannya, suaminya, bakal suaminya pun yang seorang beriman. Okay, kita pergi yang kedua, teguh pegangan agama. Pegangan agama ni kuat, agama Islam. Sabda Rasulullah SAW daripada riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang perempuan itu dikahwini atas sebab 4 perkara. Yang pertama, kerana hartanya. Yang kedua, keturunannya. Dan ketiga, kecantikannya. Keempat, agamanya. Maka dapatkanlah yang beragama, nescaya kamu akan menjadi seorang yang beruntung. Jadi carilah seorang yang teguh pegangan agamanya. Kita pergi yang ketiga, lelaki yang soleh dan perempuan yang solehah. Kalau lelaki soleh lah, perempuan solehah. Riwayat daripada Ibnu Hibban, 4 perkara asas kebahagiaan adalah perempuan yang solehah, rumah yang luas, jiran yang soleh dan kenderaan yang selesa. Yang keempat, carilah dalam keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Maksud keturunan yang baik, contohnya dia datang daripada ahli keluarga yang mulia, ahli keluarga yang seorang alim ulama ataupun orang yang soleh. Riwayat daripada Ibnu Majah, pilihlah untuk keturunan kamu dan nikahilah orang yang setaraf dan nikahkan mereka. Yang kelima, mestilah seorang yang penyayang, sihat dan berpotensi untuk melahirkan anak. Riwayat daripada Abu Daud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Subur tu maksudnya perempuan yang boleh melahirkan anak dan seorang yang penyayang. Maka sesungguhnya aku berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. So salah satu sebab kenapa kita bernikah, suami atau isteri itu adalah kerana untuk mengembangkan lagi zuriatnya, lahirlah anak-anak yang soleh, soleha, cerdik dan bijak. Okay, kita sambung pada muka surat 6, tajuk hukum melihat bakal suami atau isteri. Ini sebelum menikah, dia nak melihat bakal suami dia atau bakal isterinya. Apa hukumnya? Okay, hukumnya adalah sunat. Maknanya dibolehkanlah bagi yang berkosat. Berkosat maksudnya dia dah berniat untuk berkahwin. Sebelum meminang tu dia nak melihat dulu bakal suami atau isterinya itu. Apakah anggota yang boleh dilihat? Bukan semua anggota daripada atas sampai ke bawah boleh dilihat. Dekat situ saya dah tunjukkan
Dua anggota sahaja yang boleh dilihat, iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan sahaja. Itu sahaja. Okay, kita pergi kepada tajuk yang terakhir, 1.1.4. Hukum mengulang lihat. Dia nak lihat lagi sekali. Apakah hukumnya untuk melihat lagi sekali bakal suami atau isterinya itu? Hukumnya adalah harus jika kedua-dua bakal suami atau isteri itu ingin melihat calon mereka masing-masing, dan dia berhajat supaya jelas nyata keadaan sebenar pasangan masing-masing. Untuk apa? Kenapa mereka nak mengulang lihat? Supaya dapat mengelakkan rasa tidak puas hati ataupun tiada timbulnya rasa menyesal selepas mereka berkahwin akan datang. Jika hendak mengulang lihat pasangan masing-masing, ia dilakukan bersama-sama dengan mahramnya di tempat yang nyata boleh dilihat oleh orang lain, dan supaya tidak menimbulkan sebarang fitnah ataupun buruk sangka dari pandangan mata orang lain yang melihat. Itu dia tajuk-tajuk yang saya ajar pada hari ini, iaitu panduan memilih bakal suami atau isteri, hukum melihat bakal suami atau isteri, dan mengulang lihat bakal suami atau isteri. Jadi semua tu perlu ada perancangan yang baik di masa hadapan supaya dapat membina sebuah keluarga yang bahagia hingga ke jannah. Okey, itu saja tajuk yang saya akan ajar pada awak hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Kita berjumpa lagi di hari akan datang. Assalamualaikum semua.